Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. آمين آمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam ini alhamdulillah syukur pada Allah. Allah panjangkan lagi umur kita. Allah berikan kesihatan yang baik kepada kita. Allah kurniakan taufik dan hidayah kepada kita. Bahkan Allah bukakan hati kita dan Allah lapangkan masa kita hingga sama-sama dapat kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Alhamdulillah, sama-sama dapat kita dirikan salat fardu maghrib secara berjemaah. Alhamdulillah, dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni sama-sama dapat kita luangkan sedikit masa untuk berada di dalam majlis ilmu sementara kita nantikan salat fardu isya. InsyaAllah kita akan sambung lagi pengajian kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ya, pada malam ini kita akan bicarakan lagi satu topik sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi tentang hukum hakam yang sangat berharga berkaitan bacaan Al-Quran di dalam solat, ya. Kerana kita dah sebutkan pada minggu yang lalu, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, meskipun kitab ini adalah tentang adab-adab pembaca Al-Quran, tetapi yang membacanya terdiri daripada ahlul Quran, orang yang sentiasa berdamping dengan Al-Quran, orang yang sentiasa melazimi bacaan Al-Quran. Jadi setidak-tidaknya perlulah kita tahu sedikit hukum hakam yang berkaitan tentang bacaan Al-Quran, bacaan suratul Fatihah di dalam salat. Jadi pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan membicarakan beberapa hukum hakam yang berkaitan dengan ilmu fiqh
di mana kita akan sambung tentang bacaan di dalam solat janazah. Ya, ada ke dalam solat janazah bacaan dijaharkan, bacaan dikuatkan, ataupun memang sepanjang masa dibaca dengan perlahan saja? Begitulah juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bagaimana sekiranya seseorang tidak mampu baca Al-Fatihah. Boleh jadi disebabkan dia baru saja memeluk ke dalam agama Islam, baru saja berjinak-jinak dengan ibadah salat. Jadi bagaimana dia nak dirikan solat sedangkan dia tidak mampu membaca suratul Fatihah? Jadi apakah pengganti-pengganti yang boleh dilakukan bagi menggantikan suratul Fatihah sementara dia belum mampu membacanya? Begitulah juga tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan jawab persoalan kita pada minggu yang lalu dengan mendatangkan dengan dalil, dengan mendatangkan hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ataupun perbuatan para ulama berkaitan menggabungkan beberapa surah dalam satu rakaat, ya. Contoh macam tadi kan, selepas imam membaca suratul Fatihah, imam baca 3-4 surah. Contohnya surah Ad-Duha, lepas Ad-Duha sambung surah Alam Nashrah, lepas habis Alam Nashrah sambung lagi surah At-Tini Waz-Zaitun, kemudian sambung lagi surah Al-Alaq, sambung dibaca 4-5 surah contohnya. Adakah boleh ataupun tidak, ya? Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita akan tengok beberapa pandangan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Kemudian yang terakhir insya-Allah kalau berkesempatan kita akan sebut tentang solat-solat sunat yang disunatkan kita menjaharkan suara kita, menjaharkan bacaan kita. Bukan semua solat kita akan baca dengan suara yang kuat. Ada beberapa solat sahaja yang kita akan baca dengan suara yang kuat. Itu yang kita akan bahaskan pada malam ini insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kita tengok pada muka surat yang ke-115 insya-Allah daripada kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Baik. Kita pada perenggan yang kalau dikira daripada yang atas sekali tu 1 2 3 4, ya. Yang ketiga, kalau tengok tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang di pertengahan itu saya boleh bermula dengan kata Al-Imam An-Nawawi selepas takbir pertama. Bermula daripada situ, ya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kita mulakan daripada situ. Selepas takbir pertama dalam solat janazah, wajib membaca suratul Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini perlu kita tahu, ya. Solat janazah di antara solat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kelebihan yang sangat besar, ya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, asalkan kita dengar khabar kematian seseorang, ahli keluarga, saudara mara, sahabat handai, maka pergilah ziarah dan dirikanlah salat jenazah ke atasnya. Kerana apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Fadilatnya cukup besar. Fadilatnya sangat besar tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang menyaksikan jenazah lalu dia mendirikan solat ke atas jenazah, maka dia akan dapat pahala seperti satu qirat. Satu qirat, ya. Kemudian sahabat bertanya, satu qirat itu pahalanya sebesar apa? Sebanyak apa? Lalu kata baginda sallallahu alaihi wasallam, dia adalah seperti gunung yang besar, seperti Bukit Uhud. Jadi Bukit Uhud ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, besar sekali. Cuma yang kalau kita nampak daripada angle kita, sudut kita bila kita ziarah Bukit Uhud ketika kita ibadah umrah ataupun ibadah haji, itu adalah satu sudut saja yang mungkin kita nampak macam tak berapa besar. Tetapi kalau dilihat daripada sisi atas, daripada satelit, kemudian kita bandingkan dengan lebarnya dan besarnya Masjid Nabawi. Masjid Nabawi besar sekali tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kalau kita katakan Masjid Al-Azim ni besar, boleh jadi 10 kali ganda ada lagi kot lagi besar tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Besar sekali. Bukan ruang solat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kira daripada kawasan pagar dia tu. Kawasan pagar tu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, seluruh kawasan Masjid Nabawi, kalau dah dibandingkan dengan Bukit Uhud,
itu kira-kira Bukit Uhud lebih besar daripada Masjid Nabawi lebih kurang 30 kali ganda. Ya. 30 kali Masjid Nabawi itu, iaitulah besarnya Bukit Uhud. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tak terbayang. Jadi sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dua perkara. Yang pertama, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana ada saja dengar khabar kematian, ya. Lebih-lebih lagi kalaulah kita sedang solat di satu-satu masjid, solat fardu, tiba-tiba diumumkan insya-Allah sebentar lagi kita akan dirikan solat jenazah. Oh, tak payah balik tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tunggu dulu, sabar sekejap. Kerana pahala seperti itu jarang-jarang sekali. Ya, dalam setahun mungkin beberapa kali saja dapat kita solatkan ke atas jenazah. Jadi kalau dengar saja, pantang dengar saja, maka kita akan tunggu dan kita akan solat ke atas jenazah. Itu nombor satu di sini. Manakala yang kedua pula tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila mana kita diberikan rezeki menjadi duyufur rahman, tetamu Allah Subhanahu wa taala, sampai ke Madinah Al-Munawwarah, Makkah Al-Mukarramah, di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Boleh dikatakan 99% setiap kali selepas solat fardu akan ada solat jenazah. Ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dirikan solat jenazah. Ya. Sebab itu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dinasihatkan apabila telah bagi salam selepas solat fardu, zikir dulu. Berzikir dulu dengan zikir yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas solat, ya. Jangan terus berdiri untuk solat sunat ba'diyah, sebab mana tahu kita tengah solat sunat ba'diyah, waktu itulah imam angkat takbir untuk solat jenazah. Jadi dah kekoklah kita tengah solat sunat ba'diyah, orang lain solat jenazah. Jadi sabar dulu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, zikir dulu pada Allah. Zikir yang warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila dengar saja imam angkat takbir Allahu akbar, kita pun bangun untuk solat jenazah. Kemudian selesai solat jenazah, kan solat jenazah tu berdiri saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Maka selepas bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus solat sunat ba'diyah. Macam tu. Jangan tinggalkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kerana pahalanya sangat-sangat besar dan jarang-jarang berlaku, ya. Jadi bila ada saja, jangan kita tinggalkannya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, perbahasannya adalah solat jenazah itu ada 4 takbir, ya. Bukan 4 rakaat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, 4 kali takbir. Maka takbir yang pertama Allahu akbar, maka dibacakan suratul Fatihah. Kemudian selesai takbir yang kedua Allahu akbar, dibacakan selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian takbir yang ketiga Allahu akbar, doa ke atas jenazah. Sekurang-kurangnya Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan boleh teruskan. Kemudian takbir yang keempat Allahu akbar, doa lagi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang nak diceritakan di dalam bab kita ini adalah bacaan Fatihah tu mesti dibaca. Ya, mesti dibaca, wajib dibaca dalam solat jenazah selepas takbir yang pertama. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau ikutkan topik ni kan, tengok dalam perenggan tu, selepas takbir pertama dalam solat jenazah wajib membaca suratul Fatihah, titik. Habis topik solat jenazah. Lepas tu sambung tentang bacaan surah Al-Fatihah dalam solat sunat, ia perlu dibaca. Jadi itu sebenarnya topik baru tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebenarnya perkataan tentang bacaan suratul Fatihah tu pada perenggan bawahnya, dia bersama-sama dengan perenggan di bawahnya. Jadi dalam solat sunat perlu baca suratul Fatihah ke? Oh, perlu tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, mesti kita kena baca. Tetapi panggilannya, namanya berbeza mengikut para ulama dalam mazhab Syafi'i, ya.
Ulama mazhab Syafi'i, mazhab kami berselisih pendapat berkenaan penamaan surah Al-Fatihah dalam solat sunat. Ya, tambah dalam solat sunat. Kalau kita baca suratul Fatihah dalam solat sunat itu apakah namanya? Imam Al-Qaffal berkata, kami menamakannya sebagai wajib. Membaca suratul Fatihah dalam solat sunat itu namanya wajib. Murid beliau Al-Qadi Husain berkata ia dinamakan sebagai syarat. Ya, maksudnya berdasarkan kepada Al-Qadi Husain, membaca suratul Fatihah dalam solat sunat itu namanya syarat, syarat sah. Tanpanya solat tidak sah. Ulama selain daripada mereka berdua berkata ia dinamakan sebagai rukun, ya. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Rukun yang ditinggalkan menyebabkan ibadah itu tidak sah, tidak diterima. Dan inilah pendapat yang benar, wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya sama ada solat fardu mahupun solat sunat, kita wajib membaca suratul Fatihah kerana hukumnya adalah rukun. Baik. Tuan-tuan dan dirahmati Allah, dalam situasi ini bagaimana orang yang tak boleh membaca suratul Fatihah, ya? Dalam situasi ini orang yang tidak mampu membaca keseluruhan suratul Fatihah, apa dia perlu buat? Ya, perlu membaca bacaan ganti baginya. Kalau contoh tuan-tuan dan dirahmati Allah, dia baru saja masuk ke dalam agama Islam, kan, ya. Mungkin ada sahabat-sahabat kita, ustaz-ustaz kita masuk ke kawasan pedalaman, ya, jumpa, ya, dengan orang-orang di sana, lalu mereka pun memeluk ke dalam agama Islam, diajarkan solat tapi suratul Fatihah, ya. Maka dikatakan dia perlu membaca sesuatu bacaan sebagai pengganti kepada suratul Fatihah, iaitu baca apa? Dia membaca ayat lain dalam Al-Quran selain daripada suratul Fatihah. Baca surah lain kalau dia tahu, ya. Manalah tahu dia hafal surah-surah yang pendek, dia hafal surah Al-Ikhlas. Al-Fatihah belum hafal lagi tapi hafal surah Al-Ikhlas, maka hendaklah dia baca ayat lain, surah lain sebagai pengganti kepada suratul Fatihah yang sama dengan kadarnya, sama panjangnya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, itu adalah peringkat yang pertama. Tak boleh baca suratul Fatihah, gantikan dengan bacaan ayat-ayat lain atau surah-surah lain yang sama kadar panjang bacaannya. Baik. Kalau dia betul-betul masuk ke dalam agama Islam langsung tak tahu satu ayat pun daripada Al-Quran, maka apa dia perlu buat? Ada pilihan yang kedua. Jika tidak mampu, dia boleh berzikir dengan kadar yang sama seperti tasbih, iaitu subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia bertasbih dengan tasbih yang banyaklah dengan kadar bacaan suratul Fatihah, ataupun tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia akan ulang tasbih ataupun tahlil berapa banyak? Yang banyaknya itu sama kadar dengan bacaan suratul Fatihah. Contohlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kalau kita baca suratul Fatihah itu kadarnya 1 minit, dan kalau kita baca subhanallah 1 minit itu lebih kurang 60 kali, maka dengan kadar yang samalah. Begitu. Dan peringkat yang ketiga, jika dia tidak mampu membaca sesuatu, tasbih pun tak boleh, tahmid pun tak boleh, tahlil pun tak boleh, kerana betul-betul baru masuk ke dalam agama Islam, maka cukuplah dia berdiri sekadar lamanya bacaan suratul Fatihah kemudian rukuk. Jadi kalau tak boleh nak baca apa-apa kerana tidak mampu, ya, bukan kerana sengaja tak nak baca, tetapi dia tak geti baca, dia tak boleh baca, maka apa yang perlu dia lakukan pada peringkat yang terakhir itu memadai dia berdiri saja. Dengan berdiri itu kadar panjangnya seperti membaca suratul Fatihah, kemudian dia pun rukuk, ya. Allahu alam. Jadi itu adalah keadaan, ya. Kalau orang tanya kita, kan, kita tak tahu, kita yang Islamkan dia. Contohnya, saya nak solat tapi saya tak pandai baca, macam mana? Kamu kena baca juga. Kalau kamu tak baca tak sah.
Jadi sampai selagi mana dia tak pandai baca, selagi itulah dia tak solat. Hati-hatilah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah. Kita tak bolehlah pandai-pandai bagi hukum kan ya. Jadi kita dah tanya dia, sebulan lepas kita tanya dah solat dah? Belum solat lagi. Kenapa? Tak pandai baca lagi Al-Fatihah. Tak apa. Kita kata macam tu pula. Belajar dulu ya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, bukanlah sebagai satu alasan kalau tak boleh baca tak payah belajarlah. Tak. Tapi kita kena galakkan, ajar dia ya. Ajar dia sampai dia pandai dan supaya dia boleh membacanya. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita pergi kepada topik yang berikutnya, iaitu menghimpunkan dua surah. Sebenarnya tajuknya dua surah, tapi sebenarnya dua surah dan ke atas lah. Bolehkah kita nak gabungkan 3 surah, 4 surah, 5 surah dalam satu rakaat saja? Bolehkah? Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Imam Nawawi, tidak mengapa, la ba'sa, boleh saja, tak ada masalah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Sebagaimana saya katakan pada minggu lalu, antara contoh yang kita lakukan tu bila dalam solat sunat witir. Ingatkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan selesai saja kita solat tarawih, kemudian kita akan solat sunat witir. Dalam solat sunat witir, pada rakaat pertama imam baca suratul Fatihah diikuti dengan surah Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la sampai habis. Pada rakaat yang kedua imam akan baca suratul Fatihah diikuti dengan surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Manakala pada rakaat yang ketiga imam baca apa? Imam baca suratul Fatihah diikuti dengan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Habis tu baca apa? Surah Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq. Habis surah Al-Falaq baca apa lagi? Imam sambung lagi dengan surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas. Bukankah imam telah menggabungkan 3 surah dalam satu rakaat? Kerana boleh saja tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, berdasarkan kepada perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah yang dibaca oleh imam, surah Al-A'la, Al-Kafirun dan 3 Qul itu bukan imam suka-suka nak baca, kerana itu yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pergi mana-mana masjid pun itulah surah standard yang dibaca oleh imam-imam dalam solat sunat witir. Kenapa? Kerana datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun, ada juga hadis yang menyebutkan baginda membaca surah Al-Ikhlas saja pada rakaat yang ketiga itu ya. Dalam riwayat yang lain baginda membaca 3 Qul, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas ya. Jadi kata Al-Imam Nawawi, tidak mengapa menghimpunkan 2 surah dalam satu rakaat. Sabit sebuah hadis dalam As-Sahihain ya. Sahihain bererti 2 kitab yang sahih, iaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Itu yang disebutkan dengan Sahihain. Daripada riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, laqad araftun nadha'ira allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqrunu bainahun fadzakara 20 suratan minal mufassal kulla surataini fi rak'ah. Artinya, kata Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, aku mengetahui surah-surah yang digabungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya ada surah-surah yang baginda baca dalam satu rakaat itu 2 surah. Lalu beliau menyebut sebanyak 20 surah Al-Mufassal. Surah Mufassal ni surah apa? Ada nota kaki. Ia adalah surah-surah yang bermula daripada surah Al-Hujurat hinggalah suratul Nas. Daripada suratul Hujurat sampailah suratul Nas itu surah yang pendek-pendek ya, agak pendek lah, bukan semuanya pendek-pendek betul ya. Ada yang 2 muka surat, ada yang 3 muka surat, ada yang 4 muka surat, dan ada juga yang 1 muka surat 2 surah, 1 muka surat 3 surah pun ada juga. Tapi dalam kategori surah yang pendek-pendek, iaitu setiap 2 surah dibaca dalam satu rakaat ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Ini menunjukkan bahawa harus bagi seseorang itu membaca 2 surah, 3 surah, berapa-berapa surah dalam satu rakaat, ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, sekiranya berlaku, ya, tiba-tiba imam baca lepas satu surah kan, kita ingat dah habis surah tu, tiba-tiba kita ingatkan imam nak rokok, kita pun dah standby nak rokok, tiba-tiba imam baca Bismillahirrahmanirrahim, sambung satu surah yang lain, kita pun dengar sajalah. Cuma janganlah kita kata pelik imam ni, orang biasa baca satu surah saja, dia baca sampai 2 surah, dia baca 3 surah. Tak, hukumnya boleh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, cuma jarang-jarang berlaku, ya. Baik. Kemudian tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang menariknya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kami telah kemukakan sebelum ini berkenaan kumpulan salaf yang mengkhatamkan Al-Quran. Al-Quran ada berapa surah? 114 surah. Habiskan dalam berapa rakaat? Dalam satu rakaat saja. Jadi kalau tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khatamkan Al-Quran dalam satu rakaat, bayangkan, ya. Jadi masih ingat ke tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Itu mungkin kita belajar tahun lepas atau 2 tahun lepas, tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jadi boleh buka muka surat yang ke-44. Kalau yang ada kitab boleh tengok muka surat yang ke-44. Ya. Dalam kitab ni, muka surat yang ke-44, saya bacakanlah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah bagi yang tak ada kitab, ya. Sementara individu yang mengkhatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Ini luar biasa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ya. Jumlah mereka ramai dan tidak terhitung bilangannya. Rupa ramai tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Kita nak khatamkan Al-Quran setahun pun, ya Allah. Ini satu rakaat tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Hari-hari pula tu mereka khatamkan Al-Quran. Kerana apa? Kerana terlalu cinta pada Al-Quran, ya. Terlalu cinta pada Al-Quran. Itu kita minta pada Allah, biar Allah limpahkan perasaan cinta dalam diri kita terhadap Al-Quran, ya. Cinta kepada Al-Quran itu melebihi cinta kita kepada perkara-perkara yang lain. Seperti apa tu? Seperti WhatsApp, seperti Instagram, seperti Facebook, seperti Telegram, seperti Twitter. Banyaklah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah seperti itu kan. Biar yang kita sayang tu Al-Quran, kerana Al-Quran akan bagi syafaat kepada kita pada hari kiamat. Jadi sambungannya pada page muka surat 45, antara golongan yang terdahulu siapa? Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Dia khatamkan Al-Quran dalam satu rakaat. Tamim Ad-Dari dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhum yang khatamkan Al-Quran pada setiap rakaat di dalam Kaabah. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ini luar biasa, ya. Ini luar biasa. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah maksudnya kata Al-Imam An-Nawawi dalam muka kita pelajari pada malam ni, kami telah kemukakan sebelum ni. Masya-Allah. Bayangkan yang tulis boleh ingat kat mana? Yang tulis dia ingatlah, saya dah bagi tahu dah dulu. Kita yang baca ni, ya ke Imam Nawawi pernah sebutkan. Kita yang lupa, ya. Tapi tak apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, yang penting kita usaha untuk perbanyakkan bacaan Al-Quran hari-hari. Kerana apa? Kerana Al-Quran itu amalan harian, bukan amalan mingguan. Seminggu sekali baru baca Al-Quran, amalan bulanan, sebulan sekali baru baca Al-Quran tu tak. Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu amalan harian. Bahkan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, harian tu kalau boleh belahkan kepada dua, dia amalan siangan dan malaman. Ya, siang pun dibaca Al-Quran, malam tu pun dibaca Al-Quran, hari-hari. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, barulah insya-Allah kita termasuk dalam golongan Ahlul Quran, insya-Allah. Baik, topik yang baru tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, membaca Al-Quran dengan menguatkan suara. Ya, bila yang kita kuatkan suara ni tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, dalam solat kita baca dengan jahriyah. Bismillahirrahmanirrahim. Didengari orang bacaan kita kan. Itu waktu bila? Jadi disebutkan dalam solat subuh,
Kira tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, solat subuh yang pertama, kedua solat Jumaat, yang ketiga dan keempat 2 hari raya, solat Aidilfitri dan solat Aidil Adha. Dah 4 kan? 2 rakaat pertama dalam solat maghrib, yang kelima kerana rakaat ketiga perlahan saja, dan 2 rakaat pertama dalam solat isyak, yang keenam dalam solat sunat tarawih, yang ketujuh, dan dalam solat witir yang ke-8 ya. Jadi solat witir pun dibaca dengan kuat. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, bila dilakukan selepas solat tarawih ya. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, ada 8 lah yang kita dah tulis lepas ni, tapi ada lagi, bukan ini saja. Nanti akan ada tambahan, iaitu solat khusuful qamar, solat gerhana bulan, dan juga solat sunat istisqa. Solat sunat istisqa ni apa tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Solat sunat meminta hujan. Alhamdulillah, tahun ni kita buat. Biasakan dia. Kita tahu, oh macam ni solat sunat istisqa ya. Biasakan tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, kerana solat-solat istisqa itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi rugilah tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, baginda pernah melakukannya sedangkan kita tak tahu. Tak pernah tahu ada solat minta hujan, tak pernah tahu caranya macam mana. Ya. Baik. Ulama muslimin bersepakat ya mengenai hukum sunat membaca Al-Quran dengan menguatkan suara, dengan jahriyah, dengan bacaan yang kuat dalam solat subuh pada kedua-dua rakaat, rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Dalam solat Jumaat pada rakaat pertama dan rakaat yang kedua. Dalam solat sunat 2 hari raya, Aidilfitri dan Aidil Adha, dua-dua rakaat dibaca dengan bacaan yang kuat. 2 rakaat pertama dalam solat maghrib dan 2 rakaat pertama dalam solat isyak, solat tarawih dan solat witir sesudahnya. Perbuatan ini adalah sunat bagi imam dan orang yang mengerjakan solat secara sendirian ya. Jadi ke-8 solat yang telah disebutkan ini, tak kisah sama ada kita sebagai imam ataupun kita solat sorang-sorang, disunatkan kita baca dengan bacaan yang kuat. Jadi kalau contoh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tadi tak sempat nak solat maghrib dengan imam, tak sempat. Nak sembahyang orang lain pun tak ada orang, semua orang dah solat, tinggal kita seorang belum solat lagi. Jadi bila kita solat secara sendirian, disunatkan kepada kita membaca dengan jahriyah, dengan bacaan yang kuat, walaupun solat seorang, kerana ini termasuk dalam solat-solat yang dibaca dengan kuat ya. Yang kita sebutkan 8 jenis solat. Manakala makmum pula macam mana? Manakala makmum pula tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tidak sunat baginya menguatkan suara mengikut ijma' ulama. Dah imam baca dengan kuat, janganlah pula makmum pun nak baca dengan kuat pula ya. Makmum baca dengan sir, dengan perlahan. Baca juga, tetapi kadar bacaannya perlahan. Bukan tutup mulut saja ya, kena lafazkan. Namun sunat baginya membaca suara dalam solat sunat gerhana bulan dan tidak sunat dalam solat gerhana matahari. Apa bezanya tuan-tuan dan puan dirahmati Allah? Kerana solat gerhana bulan dilakukan pada waktu malam. Waktu malam ni solat dia bagaimana? Maghrib baca kuat tak? Kuat. Isyak baca kuat ke? Kuat. Dalam 2 rakaat pertama. Jadi solat malam dibaca dengan kuat. Jadi gerhana bulan, solat sunat gerhana bulan dibaca dengan kuat juga. Tapi kalau solat sunat gerhana matahari, waktu siang, zuhur baca kuat ke? Tak, perlahan, sir. Solat asar siang, baca kuat ke? Tak, baca sir, baca perlahan. Maka solat sunat gerhana matahari dibaca dengan sir juga ya. Sebab tu dikatakan tidak sunat dalam solat sunat gerhana matahari. Sunat menguatkan suara dalam solat istisqa, solat minta hujan, dan tidak sunat dalam solat jenazah jika dilakukan pada waktu siang. Begitu juga pada waktu malam menurut mazhab yang sahih lagi terpilih. Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita berhenti dekat situ ya, terpilih. Sahih lagi terpilih kerana perkataan makmum tu sepatutnya dalam perenggan yang baru ya. Dalam perenggan yang baru.
Jadi tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah perbincangan kita, perbahasan kita tentang sedikit hukum hakam. Kitab ni bukan kitab hukum hakam fiqh tuan-tuan dan puan dirahmati Allah, tetapi dia adalah kitab tentang adab pembaca Al-Quran. Tetapi memandangkan yang membaca Al-Quran itu ahlul Quran, harus dia tahu serba sedikit hukum hakam yang berkaitan dengan fiqh. Maka sebab itulah Al-Imam Nawawi memuatkan beberapa hukum hakam itu di dalam kitab ini. Mudah-mudahan kita boleh sama-sama mengamalkannya, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa berkati kita, dan kita akhiri kuliah kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah ilmu yang Kau berikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah perasaan cinta dan sayang dalam diri kami terhadap Al-Quran, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan kepada kami agar kami dapat sentiasa membaca Al-Quran pada setiap siang dan malam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami insan-insan yang layak menerima syafaat daripada Al-Quran, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.